A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi mari kita sama-sama manjatkan rasa syukur setinggi-tingginya kehadirat Ilahi dengan ungkapan alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan ungkapan ini kita merasa Allah sangat dekat dengan kita dan kita merasa bahawa apa yang dikaitkan oleh Allah, ada apa yang dianugerahkan kepada kita adalah satu nikmat yang tidak pernah berhenti. Okey. Jadi sekali lagi kita ungkapkan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sebagai tanda kita adalah pengikut Rasulullah yang setia yang ingin terus mendapat rahmat, nikmat dan juga syafaat junjungan besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah hayati hamdan. Waalaikumsalam. Terima kasih sudi hadir. Terima kasih sama-sama memeriahkan sembang petang-petang ini setelah kita semalam tidak dapat 2 hari tidak ke udara kerana hal-hal yang tak dapat dielakkan. Maka hari ini mari kita sama-sama menyemak balik, menyambung kitab kita. Kita masih makan lagi kitab Ensiklopedia Kiamat yang ditulis oleh Syekh Al-Misri. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Okey, Waalaikumsalam Nur Madinah. Okey, mudah-mudahan kekuatan ini akan terus membara dalam diri untuk menambah ilmu. Okey, kerana kita kalau boleh kita nak memahami terus apa yang ada kaitannya dengan kematian, bagaimana kematian, bagaimana kiamat, bagaimana dan sebagainya. Insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Maka kekuatan-kekuatan alhamdulillah, mari kita melihat hari ini. Kita nak melihat, kita katakan kematian itu adalah musibah dan bencana besar yang kita dah bincang kemarin. Kematian itu musibah dan bencana besar dan dia akan menjadi lebih besar, bencana yang lebih besar sekiranya kita tidak bersedia untuk bertemu dengan kematian. Jika kita tidak menyediakan bekal-bekal yang kita patut lakukan, yang kita patut pungut sepanjang kita hidup. Mudah-mudahan hidup ini, dunia ini bukan untuk hidup, bukan untuk tinggal, tapi tempat meninggal. Mudah-mudahan kita meninggalkan yang baik-baik dan kita membawa balik berjumpa Allah benda-benda yang terbaik juga. Okey. Dan hari ini kita katakan termasuk rukun iman adalah iman kepada para malaikat. Tidak sempurna iman. Okey, terima kasih Aina Izzuddin Azizah yang sempat bersama. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan kita diberi keselamatan dan kesejahteraan sebagaimana diungkapkan. Selamat sejahtera. Maka hari ini kita kata kita nak menyemak bagaimana kita kata malaikat maut akan mematikanmu. Okey. Termasuk rukun iman ialah iman kepada para malaikat. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan dan menjadi perantara antara Allah SWT dengan para rasulnya. Okey, ini kekuatan yang kita nak faham. Okey, yang mulia, bentuk ciptaan dan apa kita kata antara makhluk yang paling dimuliakan Allah ialah para malaikat. Okey, Waalaikumsalam. Siapa tadi? Ina Salina. Okey, mudah-mudahan terima kasih kerana sudi bersama-sama pada petang ini. Mudah-mudahan kita benar-benar rasa bahagia atas anugerah Allah. Maka kita katakan kita meyakini bagaimana bentuk ciptaannya dan kita juga meyakini bahawa pekerti-pekerti malaikat itu sangatlah baik, bersikap mulia dan atas perintah Allah. Okey, atas perintah Allah kepada orang yang berbuat baik, mensucikan diri baik zat, sifat dan perbuatan. Zat, sifat dan perbuatan. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Taat kepada Allah Jalla. Mereka adalah hamba-hamba dari hamba Allah, ciptaan Allah daripada cahaya untuk beribadah kepadanya. Ini kita bercakap tentang malaikat. Okey. Pertama, kita ada rukun iman. Rukun iman yang pertama percaya kepada Allah. Yang kedua percaya kepada malaikat. Maka kepercayaan kepada malaikat ini harus menjadi satu daripada tunjang untuk kita merasa bahawa malaikat tengok kita 24 jam, ikut kita 24 jam, catat semua yang kita buat 24 jam.
Ini kekuatan pertama yang dia nak kita angkat. Dan mereka adalah makhluk Allah yang paling mulia. Sebab itu kita kata iman yang paling hebat ialah kita kata antara iman yang tidak pernah turun adalah iman para malaikat. Okey, iman para malaikat terus berada dalam keadaan yang sangat hebat. Sebab itu kita kata kalau malaikat tidak pernah lawan Allah, tidak pernah disobey ataupun tidak pernah tak ikut perintah Allah. Tetapi kata Allah kata apa? Kalau kamu baik, kamu lebih baik dari malaikat. Dan kalau kamu buruk, kamu lebih buruk daripada iblis ataupun daripada syaitan atau dari binatang. Ini kekuatan yang kita nak angkat. Maka kekuatan iman, tanda iman kita, kalau kita kata orang beriman, kalau dia baik, dia lebih baik dari malaikat. Kerana iman manusia ini boleh turun dan boleh naik. Kerana hari ini okey, esok dah tak okey, pagi dah okey, petang tak okey. Okey, maka kita nak bangun balik kekuatan bagaimana nak jadi istiqamah. Macam mana nak istiqamah supaya kita terus merasa bahawa okey, Ina Salina Jamaliah Mak Jan, terima kasih banyak atas kebersamaan dan mudahan kita diberkati Allah. Maka kekuatan siapa malaikat dia dibuat yang kita tahu dia dibuat daripada cahaya atau daripada nur, tidak pernah melawan Allah, tidak pernah imannya tidak pernah turun. Walaupun tidak pernah naik. Tidak pernah naik tapi tidak pernah turun. Maknanya konstan je. Tetap saja. Ini kekuatan. Okey, dan mereka sangat-sangat mentaati Allah. Dicipta dan dari segi perangainya, kelakuannya, sikapnya. Okey. Kemudian bersikap mulia atas perintah Allah kepada orang yang berbuat baik. Siapa buat baik, malaikat akan muliakan dia. Okey. Mereka adalah hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang diciptakan dari cahaya untuk beribadah kepadanya. Tugas malaikat tidak ada lain. Okey, Syamsiati. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa. Okey, maknanya kita katakan malaikat ini mereka adalah hamba-hamba Allah yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan mereka bukanlah anak-anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kata orang-orang Yahudi mengatakan bahawa Allah ada anak, maka malaikat bukanlah anak-anak Allah. Okey, Allah tidak pernah punya anak. Kemudian kita kata dia juga bukan sekutu bagi Allah dan tidak pula menyamai Allah. Dia bukan sekutu tapi dia adalah orang hamba Allah yang berkhidmat kepada Allah. Okey. Maha tinggi Allah apa saja yang dikatakan oleh orang-orang yang zalim, orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang kufur dengan ketinggian-ketinggian yang sebesar-besarnya. Artinya maknanya tak boleh, maknanya malaikat ikut semua perintah Allah. Ini kita tahu. Okey, daripada para malaikat ini adalah malaikat yang diberi tugas-tugas. Kita dah tahu dah ada Jibril yang bersama dengan Rasulullah sepanjang kehidupan Rasulullah. Okey, sufu, taman kempas. Oh, hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan kita bahagia bersama pada pagi ini. Pagi petang ini, minta maaf banyak. Okey, kemudian kita kata antara banyak-banyak kita tahu malaikat yang kita nak kena ingat adalah 11 ke 10 gitu. Tapi malaikat sebenarnya sangat banyak kerana di angkasa ataupun kita kata di langit. Okey, di langit merupakan kalau kita kata malaikat kita kata malam nisfu Syaban pula dah. Malam Lailatul Qadar semua malaikat turun, maka kita kata matahari tak nampak. Sebab itu kita pada siang harinya cahaya sangatlah kabur. Kemudian kita kata malaikat diberi tugas mencabut nyawa. Kita dah tahu dah. Okey. Yang namanya ia adalah malaikat maut dan para pembantu-pembantunya. Maknanya malaikat maut bukan seorang-seorang, dia ada pembantu-pembantunya yang lain. Maka kalau kita melihat firman Allah dari surah As-Sajdah. Firman Allah dari surah As-Sajdah ayat 11. Yang bermaksud katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa-nyawamu. Malaikat maut yang diberi tugas untuk mencabut nyawa-nyawamu akan mematikanmu. Okey. Maka kemudian hanya kepada Tuhanlah kamu akan dikembalikan. Maknanya kita kata kita pernah dapat kisah bagaimana seorang yang sudah membunuh 99 kemudian akhirnya dia membunuh 100, maka akhirnya kita kata ada malaikat rahmat dan malaikat
apa kita kata malaikat, ada dua malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Walaupun perjalanan untuk bertaubat belum sampai, tetapi mati dalam perjalanan, maka akhirnya Allah kata disukat. Dia ni nak masuk jadi rohnya akan nak diangkat oleh malaikat rahmat, ataupun rohnya nak diangkat oleh malaikat maka kekuatan yang nak dibangun akhirnya malaikat azab kalah hanya dengan 1 inci panjang lebih je antara jarak yang dia nak tuju dengan jarak yang ditinggalkan. Maka kita ada sekurang-kurangnya dalam kisah itu kita ada 2 malaikat. Satu malaikat rahmat, yang satu lagi malaikat azab. Maka kita kata-kata ataupun Allah berfirman lagi dalam surah Al-An'am, okey, ayat 61 hingga 62. Ayat Al-An'am ayat 61 dan 62 yang bermaksud, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, tadi Allah dah bagi tahu kita bahawa tugas utama malaikat maut adalah mencabut nyawa. Okey, dan hanya kepada Allah saja kamu akan dikembalikan. Sebab itu kita kata roh-roh want to be in your video. Yes, insya-Allah ya Ma, terima kasih. Alhamdulillah. Okey, kemudian kita melihat surah Al-An'am ayat 61 62 yang bermaksud menjelaskan, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami. Ini keterangan dari Allah. Malaikat-malaikat kami, dan malaikat-malaikat kami itu tidak melalaikan kewajipannya. Sebab itu kita kata ajal itu tidak dapat ditolak walaupun setengah minit ataupun sesaat. Okay? Tidak boleh ditambah, tak boleh dicepatkan atau tidak boleh dilambatkan. Kerana apa? Maknanya kami tidak melalaikan kewajipan. Malaikat maut tidak akan pernah terlupa ke, lalai ke, salah ke, tak ingat tak. Ini kekuatan. Kemudian mereka ataupun hamba Allah dikembalikan kepada Allah. Okey. Bila kita kata dikembalikan kepada Allah, bermakna rohnya diangkat naik ke langit. Penguasa mereka yang sebenarnya. Okey. Siapa penguasa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ketahuilah bahawa segala hukum pada hari itu kepunyaannya, dan dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Ini kita katakan Allah memberikan perintah tidak pernah tertangguh walau sesaat, tidak pernah tercepat walau sesaat. Sebab itu kita kemarin kita dah bincang, siapa yang cinta dengan syurga, ingin kepada syurga, rindu pada syurga, nak masuk syurga, maka dia mesti rindu kematian. Jadi kerana kita kata kematian itu tidak pernah tercepat seminit, terlambat seminit. Kerana malaikat maut yang bertugas untuk, Waalaikumsalam, Latifah, maaf, Azimah, okey. Waalaikumsalam juga. Maka kita nak bangun balik kekuatan bahawa ajal itu adalah perintahnya Allah, dan malaikat maut tidak pernah mungkir walaupun satu saat. Sebab itu ajal kita tidak boleh dikedepankan saat ataupun dikebelakangkan, kecuali kita memulakannya dengan doa. Hanya doa boleh mengubah kalau Allah mahu, dengan syarat ajalnya belum sampai. Kalau ajalnya dah sampai, baru kita nak berdoa, tak jadi juga. Okey. Waalaikumsalam Siti Rohani. Okey. Terima kasih sudi bersama. Maka kita katakan, pertama, ajal itu dipegang atas perintah Allah dan tidak pernah dilewatkan ataupun dicepatkan walaupun seminit. Kerana segala hukum dan perintah setelah kita roh terkeluar dari jasad, maka rohnya diangkat ke langit. Okey, dan jasadnya tinggallah di dalam liang lahat. Okey. Kemudian ketika soal jawab berlaku di dalam liang lahat, maka itu makna roh itu akan dikembalikan sementara. Kemudian setelah selesai bicara di alam kubur, setelah dibuat keputusan adakah dia akan mendapat nikmat atau mendapat azab, maka roh itu, makna kita kata Allah yang membuat penentu. Maka sebab itu kita sentiasa harus berdoa, ya Allah ya Tuhan kami, bukan saja nak bagi mudah sakaratul maut, tetapi juga memohon, ya Allah ya Tuhanku, mudahkan urusan sakaratul maut kami, dan juga jadikan liang lahat kami satu daripada taman-taman syurga, bukan satu daripada lubang-lubang neraka. Ini juga di antara doa yang kita tak boleh. Waalaikumsalam. Okey, Isyah. Okey, terima kasih turut serta. Okey, maka kekuatan yang nak dibangun, dia angkat sekali lagi.
kita dah tahu bahawa kematian itu ditangani malaikat maut atas perintah Allah, maka tugas kita ialah berdoa. Bila kita kata kematian, ya Allahumma hwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkan kami melalui sakaratil maut, maka kalau boleh, dan juga kita tambah bahawa ya Allah Tuhanku, jauhkan aku daripada, jadikan liang lahat aku satu daripada taman-taman syurga, bukan satu daripada lubang-lubang neraka. Ini juga penting untuk kita doa minta dengan Allah. Jangan sampai kita dah dekat-dekat nak mati, dah tak larat doa baru nak berdoa. Okey, sebab itu kita kata terus-teruslah berdoa. Pertama berdoalah minta ampun ni kita kata yang kalau boleh dalam setiap sujud kita, setiap sujud. Bukan sujud akhir saja, setiap sujud kita. Masukkan, selangkan ini kata kalau ikut Ustaz Umi kata apa? Maknanya jangan biarkan sujud kita tu kosong. Sujud tu kosong maknanya kita nak selit doa dalam sujud itu, kerana ketika itu hubungan kita dengan Allah sangat dekat. Hubungan kita dengan Allah sangat dekat, maka selitkan sekurang-kurangnya 3 doa. 1, ya Allah Tuhanku, ampun semua dosa. Ampun dosa-dosa aku. Pertama. Kedua, tolong jadikan aku istiqamah dalam ibadah. Dan yang ketiga, kita nak minta mati dalam husnul khatimah. Jadi mati dalam husnul khatimah artinya mati syahid. Mati yang baik, yang mana rohnya nanti akan berada di sekitar arasy. Okay, kalau mati su'ul khatimah, maka rohnya ditempatkan di tempat-tempat yang tidak cantik. Okey? Maka kita nak minta tadi, kita kata nak mudahkan sakaratul maut. Kedua, nak minta liang lahat kita. Liang lahat kita satu daripada taman-taman syurga, bukan satu lubang daripada lubang neraka. Dan yang ketiga, kita nak minta supaya pertemuan kita dengan Allah itu satu pertemuan yang membahagiakan. Pertemuan kita itu satu pertemuan yang membahagiakan. Ini di antara doa-doa yang harus kita jadikan sebahagian daripada kekuatan untuk kita merasakan bahawa dalam solat itu doa sangat mudah ataupun sangat-sangat berkesan untuk diangkat oleh Allah. Okey. Maka kita kata pembuat perhitungan itu adalah Allah. Maka kemudian kita tengok dalam surah, Allah berfirman lagi, ini pasal kematian. Dalam surah Al-Anfal ayat 50. Surah Al-Anfal ayat 50 yang bermaksud, okay, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir. Okay, macam mana malaikat maut? Jaharah, terima kasih. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bahagia bersama. Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka. Malaikat maut pukul muka mereka, pukul belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu seksa neraka. Baru cabut nyawa je dah rasa dah. Okey. Rasakan olehmu seksa neraka yang membakar. Okey. Okey, iaitu kamu akan merasa ngeri. Maka kita kata takut sangat-sangat walaupun ketika sakaratul maut. Masa sakaratul maut saja dah dia bagi tahu kamu akan dipukul mukanya, akan dipukul belakangnya. Ini yang kita kalau jangan berhenti Allah mahwin ala nabi sakaratul maut. Kita nak dapat sakaratul maut yang mudah, okey? Atas izin Allah. Kemudian minta maaf. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal. Kemarin saya katakan bila dipukul itu pastinya kamu akan merasa ngeri. Sakitnya tak terkata, okey? Kemudian kita kata surah An-Nahl. Aduhai. Besarlah pula cabarannya. Sekejap ya. Surah An-Nahl ayat 28, okey. Ayat 28 yang bermaksud iaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Okey, Hajah Rubayah. Waalaikumsalam. Okey.
Iaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim. Siapa buat zalim itu kita nak berdoa, ya Allah Tuhanku, janganlah aku dizalimi dan menzalimi. Jauhkan aku daripada perbuatan-perbuatan zalim dan dizalimi. Kita tak hendak kita buat zalim dan kita juga tak hendak kita dizalimi. Okey? Minta maaf banyak. Pertama, kita tak boleh zalim dengan diri sendiri. Itu tadi kata-kata, iaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Biasanya orang-orang kafir ini, kata-kata Fuzia Hanim, terima kasih. Sudi hadir, hajah, sudah tadi. Mudah-mudahan bahagia bersama petang ini. Kemudian dikatakan, sekali lagi, iaitu orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim pada diri mereka sendiri. Sampai firman-Nya, iaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, Assalamualaikum, kedamaian bagimu, dan masuklah kamu ke dalam syurga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Maka kalau tadi kita kata Syahman, okey, Waalaikumsalam. Terima kasih kerana doakan saya sedang menghadapi COVID. Syukur abang. Sekali lagi, COVID adalah hadiah dari Allah. Maka pertama bawalah ini kepada Syahman yang sedang ataupun diuji dengan COVID. Pertama, terima dengan rela hati kerana yang mendatangkan Allah, yang menyembuhkannya Allah. Itu yang pertama. Kedua, banyak-banyak apa kita kata, berada dalam keadaan tenang ataupun tenteram. Kalau kita kata kena perlu apa kita kata kuarantin, perlu kuarantin, kita kuarantin paling maknanya kuarantinnya seminggu saja. Maknanya kuarantin maknanya kita minum air banyak sikit, vitamin banyak sikit, okey. Artinya kita kata lebihlah, kalau selalu ambil vitamin tu satu, maka ketika COVID ambillah dua ataupun ambillah tiga, tak ada masalah. Kerana dia nak bantu. Kemudian ketiga, kalau boleh kita dapatkan apa saja suplemen yang boleh menguatkan imunisasi. Okey. Tak kira lah apa benda pun suplemennya. Hari ini sangat banyak suplemen yang boleh membantu supaya kita benar-benar merasa cepat terbantu. Walaupun begitu, rehat sangat penting. Kalau boleh tidurlah, dan kalau boleh makan. Kalau dalam keadaan demam, makan ubat demam. Kata, apa ubat demam yang biasa buat. Kalau batuk, makan ubat batuk yang biasa kita makan. Dan kalau sesema, ada 3 tanda terbesar. Batuk, demam, sesema. Kecuali yang sampai muntah-muntah dan sebagainya. Kalau dia dalam keadaan petanda-petanda biasa, makan ubat-ubat biasa. Tak ada masalah. Jangan susah hati sangat dan jangan bimbang sangat. Dan banyak-banyak sebut nama Allah. Banyak-banyak sebut nama Allah. Mudah-mudahan Syahman akan terus-terus diberikan kekuatan kerana kesabarannya dan diberikan petunjuk dan kesembuhan kerana usahanya. Maka berusahalah untuk merasa paling dekat dengan Allah, sebab Allah sebenarnya sangat dekat dengan kita. Okey, Syahman, selamat menjalani ujian dari Allah. Jangan kelang kabut, jangan gelisah kerana Allah sangat dekat dan pertolongan Allah itu sangat-sangat cepat pada mereka yang rasa dekat dengan Allah. Okey. Terus berzikir. Umi dulu masa masuk di hospital, masuk ke Sungai Buloh, tak ada orang, tak ada tetamu, tak ada siapa-siapa. Kerjanya berzikir je lah. Berzikir. Kalau sempat baca Quran. Kalau sempat, tapi mesti boleh rehat. Kemudian makan. Jangan layan selera dalam bentuk tak boleh makan lah, tak ada selera lah, tak boleh. Makan dan makan, kerana makan menentukan adanya tenaga masuk ke dalam badan. Okey, makan buah banyak-banyak insya-Allah. Okey. Kalau batuk, makan nenas tu terbaik. Nenas sama ada air nenas ataupun buah nenas. Itu dapat melegakan kahak-kahak yang ada di tekak supaya mudah makan. Okey, itu sedikit panduan kepada tadi siapa Iman tadi yang sedang diuji Allah dengan COVID. Okey, sebab itu bercintalah dengan Allah.
Okey, bercinta dengan Allah dulu. Ya Allah, COVID datang darimu. Ya Allah, hanya Engkau yang boleh cabutkan. Ya Allah, bagi aku dekat denganmu. Ya Allah, tolong dengar mohon permohonan aku. Ya Allah, aku tahu Engkau maha baik dan Engkau maha lembut, maha pengasih, maha penyayang. Mudah-mudahan disebut banyak-banyak setiap hari. Sebab kita kalau di hospital, kalau karantin pun kita seorang-seorang. Jadi seorang-seorang bercakap je dengan Allah. Ini bila karantin tu, apa yang Umi lalui, maknanya yang semasa balik umrah, kita diwajibkan 7 hari pada orang yang vaksinnya 2. Kalau orang yang vaksinnya 3, 5 hari. Jadi 5 hari tu kita tak bercakap dengan siapa-siapa. Okay? Maka bercakap dengan Allah je lah. Cakap dengan Allah. Okay? Itu kekuatan. Dan setiap kali minum, Ya Allah, jadikan dia penyembuh penawar, Ya Allah. Jadikan dia penyembuh, Ya Allah. Okay. Mudah-mudahan terus sabar. Okay? Terus sabar dan terus bahagia. Kerana anda disimpan di rumah, anda tidak ditemukan dengan siapa-siapa dan anda diberi kesempatan untuk mengingati Allah. Kalau ada Quran, duduk baca Quran, tak kira lah berapa muka pun. Okay? Kerana Quran itu adalah penawar. Okey, balik kita kepada surah An-Nahl tadi. Kalau yang zalim tadi, maka sulitlah sikit cara nak ambil nak melalui sakratul mautnya. Tapi kalau mereka yang beriman, yang baik, yang taat dengan Allah, okey, maka para malaikat akan mengatakan Assalamualaikum, Ya Allah, okey. Maka kita kata, dia mengucapkan masuklah kamu ke dalam syurga, itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Dengan syarat kita sudah pun mengerjakan yang baik-baik dan sudah pun bertaubat. Kita baru saja melepasi malam Jumaat yang lepas, iaitu malam nisfu Syaban, di mana malam di mana. Alhamdulillah. Okey, mudah-mudahan Syahman sabar, okey, untuk terus menerima ujian Allah, kerana ujian Allah itu sangat mendekatkan kita kepada Allah. Bila dekat dengan Allah, insya-Allah anda akan cepat sembuh. Yakin dan percaya dengan itu. Okey, kemudian Fazariyah. Okey, terima kasih sudi bersama. Dan seterusnya kita katakan orang-orang yang beriman tadi diucap salam. Ya Allah, ini kekuatan. Ya, okey. Dalam beberapa hadis disebutkan bahawa malaikat maut mendatangi seorang hamba sesuai dengan amalnya. Kalau amal buruk, dia datangnya buruk. Kalau amalnya baik, datangnya baik. Maka kita tengok. Jika dia memang orang yang baik, maka dia datang dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan seindah-indahnya, dengan kabar yang sangat mengembirakan. Itu ingat kita. Kalau kita orang baik, buat baik, hati baik, apa kata, mulut baik, hati baik, buat kerja baik, makan yang baik-baik, baik dengan Allah, baik dengan manusia, maka malaikat akan datang dengan secantik-cantiknya. Okey, sebab itu kalau kita kata melihat bagaimana malaikat maut sampai kepada Rasulullah dalam sebagai seorang pemuda yang sangat ganteng, kata, pemuda yang sangat hebat, pemuda yang sangat gagah, berpakaian putih, contoh. Kemudian kita katakan, namun jika seorang yang jahat, okey, orang yang menzalimi diri dan menzalimi orang lain, maka dia datang dalam bentuk yang sangat mengerikan dan pandangan yang sangat menakutkan. Okey, sebab itu ada orang yang sakit maut tu nak lari lah, apalah, muka takut-takut dan sebagainya, kerana dia sudah ternampak bayangan malaikat maut yang sangat menakutkan. Okey, dia datang dalam bentuknya yang sangat mengerikan dan pandangan yang sangat menakutkan dengan ancaman yang teramat pedih. Okay, dia datang dengan ancaman sekali. Okay. Kemudian dia menggerakkan roh sehingga apabila sudah sampai ke kerongkong, maka malaikat maut mereka tidak membiarkan terus di tangannya, tetapi diletakkan dalam kapan dan tempat yang sesuai dengannya. Sebagian makna malaikat maut cabut je roh tu, letak di tempat yang sesuai. Okey, maknanya sudah disediakan bekasnya di mana roh itu akan ditempatkan. Kalau roh itu roh yang baik, bermakna dia ditempatkan di tempat yang paling cantik. Kalau kita tengok melihat firman Allah surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ayat 83 hingga 96. Okey. Yang bermaksud, maka mengapa ketika nyawa sampai ke kerongkong, okey, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Maknanya malaikat lebih dekat. Tapi kamu tidak melihat. Kamu tidak melihat, maka mengapa
Jika kamu tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak mengembalikan nyawanya itu kepada tempatnya. Jika kamu adalah orang-orang yang benar, adapun jika dia orang-orang yang mati, termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rezeki serta syurga kenikmatan. Secara ringkasnya, siapa baik, siapa mudah, siapa baik dengan Allah, siapa baik dalam kehidupan, siapa baik rezeki yang dimakannya baik, kerja yang dibuatnya baik, maka dia akan melalui sakaratul maut yang sangat mudah ataupun sangat membahagiakan. Okey, kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya. Jika kamu adalah orang yang benar, maknanya kita kata dia berada di tempat yang sangat baik. Okey. Adapun jika dia yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia akan memperoleh rezeki serta syurga kenikmatan. Sebab itu roh-roh orang yang baik-baik, orang yang beriman, orang soleh, orang bertakwa berada dekat dengan arasy Allah. Kalau kita melihat atau mendengar ataupun mengkaji tentang roh, maka kita akan melihat roh itu berada di sekitar arasy Allah dan mereka itu macam kita sinilah, macam kita boleh sembang dan sebagainya. Okey. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu kerana kamu dari golongan kanan. Golongan kanan, golongan kalau tadi golongan yang atas, golongan istimewa, para ulama, para salaf, para sahabat. Tapi kalau kita golongan kanan makna orang yang terus juga beriman. Okey, orang yang ini kalau kita tengok dalam surah Al-Waqiah ke surah Al-Mulk gitu. Ada golongan yang utama, ada golongan kanan, ada golongan kiri. Okey. Jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu kerana kamu ada dari golongan kanan. Dan adapun jika termasuk golongan yang mendustakan lagi sesat, ini tadi dulu golongan paling utama, kedua golongan kanan, ketiga golongan yang sesat, apa dia? Mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih, Allahu Akbar, dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebut ini adalah satu keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Allah dah bagi tahu siap-siap. Kamu nak jadi golongan mana? Nak golongan yang terbaik tu memang tak dapat kita lah. Itu para salaf atau para sahabat solihin, sodiqin semua tu. Jadi kita ni orang biasa, kita mengharapkan kita dapat masuk ke golongan kanan. Golongan kanan pun dapat juga hadiah, dapat layanan baik juga walaupun tidak sebaik yang golongan pertama. Yang kita takut adalah golongan kiri, okey? Kerana peringkat awal saja sudah minum air mendidih dan akhirnya dijanjikan neraka dan sebagainya. Maka sesungguhnya yang disebut ini adalah suatu keyakinan yang benar. Yang diceritakan Allah ini adalah benda benar. Tak boleh kita main cincai-cincai. Okey, Adawiyah dalam Adawiyah. Terima kasih sudi bersama petang ini. Mudah-mudahan bahagia. Maka kita katakan kita termasuk dalam 3 golongan tadi. Golongan atasan, golongan para nabi solihin, sahabat dan sebagainya. Kedua golongan kanan dan ketiga golongan kiri. Golongan kiri golongan yang zalim tadi atau golongan yang mendustakan dan lagi hidup dalam keadaan sesat larat. Surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk pula begini. Surah Al-Waqiah ayat 83 hingga 96. Okey, 96 ke? Ya. Kemudian kita tengok, kita katakan maha suci Allah dan dengan memujinya, maha suci Allah yang maha besar, kita memohon ampunannya. Maka sekali lagi kekuatan yang nak diangkat bila dia beritahu tentang ini, golongan kanan dan kiri surah Al-Waqiah ayat 83 hingga 96. Terima kasih banyak Zalihah Adnan. Okey. Ibnu Battah berkata, keimanan kepada malaikat maut berarti bahawa dia akan mencabut roh. Keimanan artinya keyakinan. Artinya kekuatan, kepercayaan diikat dengan ilmu. Bukan sekadar sebut-sebut. Okey. Sebab malaikat maut adalah di antara malaikat yang besar-besar. Okay? Sebab dia yang paling last mati. Allah akan cabut nyawanya. Ibnu Bashar berkata, keimanan kepada malaikat maut berarti bahawa dia akan mencabut roh. Kemudian mengembalikan ke jasad dalam kubur.
Mula-mula cabut masa kita di atas bumi. Tetapi setelah kita masuk ke dalam bumi, okey. Alangkah beruntungnya golongan kanan. Al-Waqi'ah ayat 8. Ini kekuatan. Dalam baca Al-Waqi'ah banyak-banyak. Jangan hanya kerana ada orang kata apa, Waqi'ah tu surah rezeki. Bukan rezeki di dunia saja. Kita nak juga rezeki di akhirat. Maka dia merupakan satu daripada kecintaan Allah menceritakan bagaimana kedudukan kita setelah kita berangkat. Kita nak masuk golongan mana supaya kita boleh memilih. Kita boleh menyediakan diri kita. Kita akan masuk kanan ke kiri. Okay, itu di antara tahap-tahap kita yang ingat Allah tak buat. Adalah sikit dosa tapi bertaubat banyak-banyak contohnya. Jadi golongan yang dimuliakan. Bila kata golongan yang dimuliakan artinya golongan yang dibantu Allah. Golongan yang diberi kemudahan. Okay, insya-Allah. Berdoalah kita supaya kita tidak campak masuk sebagai orang golongan kiri. Okey dah. Kemudian kita katakan mengembalikannya ke jasad ketika di dalam kubur. Sebab kita nak jumpa alam barzah. Alam barzah maknanya tak ada roh yang akan balik ke dunia. Alam barzah artinya satu alam yang bertutup ketat, tebal dindingnya. Tak siapa-siapa boleh keluar. Tak ada pula roh melawat, nanti ni nak puasa, ni roh nak balik. Tak ada. Tidak akan ada roh yang kembali balik ke dunia. Okey. Alam barzah, alam yang tak boleh keluar dah. Okey. Yang datang menyerupai ke apa ke benda itu semua mainan-mainan setan. Okey. Okey, terima kasih Roziah Liza. Okey. Waalaikumsalam. Selamat berbahagia. Kemudian kita katakan masa di alam kubur, maka apa doa yang kita nak? Ya Allah Tuhanku, jauhkan kami dari fitnah kubur. Jauhkan kami dari azab kubur. Bukan hanya takut pada fitnah kubur. Atau kita juga kalau boleh nak minta jauhkan dari azab. Selamatkan kami dari azab kubur. Macam mana kita berdoa jauhkan kami dari azab neraka. Azab sebab dalam kubur ada fitnah dan juga ada azab. Okey. Fitnah artinya benda-benda sulit yang harus kita lalui. Tapi azab bermakna kita akan kekal berada dalam keadaan diseksa Allah. Sebagaimana yang Rasulullah pernah beritahu pada sahabat ketika dia melintasi kubur. Yang dia memotong daun kurma muda meletakkannya di atas kuburnya. Dengan alasan orang ini sedang diseksa. Itu kita kata siksa kubur, azab kubur. Maknanya sampai hari kiamat. Hanya kerana bersucinya tidak selesai. Okey. Kemudian kita kata antara sifat-sifat malaikat maut yang antaranya berkuasa. Dia berkuasa mematikan. Okay? Dia berpengaruh. Maknanya antara malaikat-malaikat sini ialah di kalangan malaikat. Kemudian berwibawa. Berwibawa artinya kukuh. Okay? Dan sebagainya. Yang menjadikan dia mampu mencabut roh yang banyak. Oleh kerana dia berkuasa, oleh kerana dia berpengaruh, oleh kerana dia berwibawa, dia dapat maka mampu mencabut roh yang banyak di beberapa tempat yang berbeza-beza dan saling berjauhan dalam satu waktu. Pernah juga dulu student bertanya macam mana malaikat maut boleh matikan orang di London, boleh matikan orang di Malaysia, boleh matikan orang di seluruh dunia. Okey, sebab sedangkan malaikat maut tadi kita dah kata dah, malaikat itu ada pembantu-pembantunya. Jadi malaikat maut oleh kerana besarnya, oleh kerana berkuasanya, oleh kerana berwibawanya, maka dia boleh mematikan orang di sekitar seluruh dunia ini di tempat yang berbeza dalam masa yang sama waktunya. Atau dalam satu waktu. Sebab kita ni diibaratkan sebesar biji nasi. Katalah ini sebahagian daripada bagaimana apa kita kata ulama menceritakan. Kita ni seperti kalau dulu kalau kita bercakap pasal kiamat, kita ni seperti habuk yang berterbangan. Artinya sangat kecil. Jadi ataupun nak bagi mudah sikit, kita kata kita ni macam nasi. Kenapa kita boleh suap nasi itu banyak-banyak serentak? Okay, ini macam mana ustaz atau macam mana tuan guru menceritakan supaya kita benar-benar yakin. Okay, Siti Mariam, waalaikumsalam, mudah-mudahan bahagia. Kemudian Siti Anisah Mansur, okay, mudah-mudahan
Maka kekuatan yang nak dibangun ialah balik kita bercakap pasal kata-kata malaikat maut boleh mematikan beberapa orang di tempat yang berbeza dalam masa yang sama. Kerana kita ini seperti nasi yang tergenggam dalam suapan kita. Kita suap nasi itu berbagai-bagai. Banyak-banyak sekali. Maknanya itu baru jari kita dengan nasi saja. Jadi malaikat maut jauh lebih berkuasa. Okay? Oleh sebab itu jangan ragu-ragu bahawa boleh mati di mana saja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allah waktu dah habis ya. Last kali Ibnu Abbas berkata, langkah malaikat maut sejauh jarak timur dan barat. Bayangkan nak tunjuk besarnya. Satu langkah malaikat maut itu sebesar timur dan barat. Bayangkan, maka kita nak bayangkan bahawa malaikat maut itu sangat-sangat besar dan sangat-sangat berkuasa. Jadi sampai di sini dulu, kita berhenti dulu. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsikan hari ini tentang malaikat maut. Dan akhir sekali riwayat sahih dari Mujahid bahawa dia berkata tentang malaikat maut. Bumi dijadikan terpegang olehnya. Dijadikan seperti baskom yang boleh dijamah sebagaimana yang dia kendaki. Ini kita kata, macam tadi kita kata macam nasi lah. Dia boleh jamah siapa yang dia nak. Dia boleh genggam banyak mana dia nak. Mudah-mudahan kita termasuk dalam genggaman-genggaman orang-orang dari golongan kanan. InsyaAllah. Jadi sampai di sini dulu, minta maaf banyak. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini akan memberikan pencerahan kepada kita siapa sebenarnya malaikat maut. Kita dah belajar banyak tapi kadang-kadang keyakinan dan ketakutan kita tidak tinggi. Kerana apa? Kita rasa, alah kerja malaikat memanglah. Dari hari ini kita nak rasa malaikat maut sangat-sangat tepat waktunya untuk menjalankan tugasnya kerana dia paling berkuasa, paling bertenaga, berwibawa dan sangat-sangat kuat. Mudah-mudahan kita bersepakat bahawa meyakini rukun iman kepada malaikat itu merupakan kekuatan untuk terus beribadah menjadi hamba yang paling baik di mata Allah dan baik di mata manusia. Jadi sampai di sini dulu. Doakan semua ahli keluarga saya petang terus diberi rahmat nikmat ya Allah dan terus merasa dekat dengan Allah dan merasa rindu untuk bertemu Allah. Apa kita bukan hanya ingin bertemu Ramadan tapi ingin mengetuk pintu-pintu Ar-Rayyan, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur 2 minggu lagi untuk mencecak kaki ke bulan terbaik Ramadan. Okey? Ataupun kita kata kita nak mendapat 1 bulan penghulu segala bulan, insya-Allah. Jadi jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberi sedikit lagi masa dan ruang untuk kita sama-sama menikmati sampainya kita. Maka teruslah berdoa, ya Allah Tuhanku berkati kami di bulan Syaban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, iaitu bulan pengampunan, bulan kasih sayang dan akhirnya bulan untuk menjumpa dengan apa yang namanya Lailatul Qadar, insya-Allah. Jadi sekali lagi jumpa lagi insya-Allah. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.